para usahawan. Ini telah dibincangkan bersama KSN tadi, maka proses untuk membentuk kementerian itu sedang berjalan. Mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini telah menyaksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merakamkan ucapan terima kasih kepada mantan Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Siva Kumar, juga kepada mantan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahli Walau Undang-Undang dan Reformasi Institusi Yang Berhormat Ramkarpal Singh, dan juga mantan Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Yang Berhormat Datuk Siti Aminah Haching di atas khidmat bakti mereka sepanjang setahun yang lalu. Masa yang sama, seperti yang sebut tadi, saya percaya dengan adanya saf menteri, kepimpinan yang baru ini, maka usaha kerajaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat dan menyegerakan beberapa perkara akan menjadi keutamaan. Bagi kementerian ini, sebagai contoh, kita akan memberi fokus sepenuhnya kepada aspek komunikasi selepas ini. Kedua, saya ingin maklumkan bahawa Jabatan Penerangan akan menyediakan poster rasmi Jemaah Menteri yang baru yang kita paparkan di sini, dan nanti akan diterbitkan, akan dicetak dan diedar luas melalui pejabat penerangan negeri, dan kita akan sampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Ini penting untuk kita bagi pemakluman untuk pastikan bahawa rakyat Malaysia amnya, dan terutama bagi pemegang-pemegang taruh, mereka kenal, faham bahawa telah ada perubahan, mungkin sama ada di kalangan menteri yang mengetuai kementerian ataupun perubahan kepada beberapa nama kementerian. Jadi ini penting. Susulan daripada itu, Jemaah Menteri pada hari ini telah membincangkan berkenaan dengan agensi-agensi. Walau bagaimanapun, ia belum diputuskan dan saya tidak boleh menyatakan lebih daripada itu sehingga apa yang disebut sebagai Ministerial Functions Order diwartakan. Kita jangka mungkin sekitar bulan Januari 2024. Tapi sekurang-kurangnya untuk Kementerian Komunikasi, saya boleh maklumkan di sini bahawa Jemaah Menteri telah bersetuju bahawa antara agensi yang kekal bersama kementerian ialah bernama Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA, Jabatan Penerangan JAPEN, Jabatan Penyiaran termasuk RTM, Finas, MCMC dan My Creative Ventures. Ada satu agensi yang telah dibawa masuk ke dalam Kementerian Komunikasi, iaitu JCOM. Jadi sekarang JCOM berada di bawah jagaan Kementerian Komunikasi. Bagi beberapa agensi yang lain seperti MDEC, MINIC, Jabatan Perlindungan Data Peribadi, ini telah dipindahkan ke Kementerian Digital. Manakala Digital Nasional Berhad masih ada perbincangan dan akan diputuskan kemudian. Baik. Seterusnya, tadi telah juga dibincangkan berkenaan dengan apa yang disebut oleh Perdana Menteri sewaktu sesi temu rakyat ataupun town hall di Stadium Nasional Bukit Jalil, di pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil sempena setahun bersama Kerajaan Madani, iaitu konsep participatory democracy, ataupun satu cara di mana kerajaan berhasrat ke depan mendapat maklum balas terus daripada rakyat berhubung sama ada dasar, pelaksanaan program dan sebagainya. Maka kementerian ini akan berusaha untuk menyediakan satu format sama ada melalui
aplikasi ataupun melalui agensi akan ditentukan kemudian untuk membantu dengan usaha memungut suara, mendapatkan pandangan rakyat tentang isu-isu semasa, termasuk berkenaan dengan dasar, keputusan ataupun program kerajaan. Ini adalah selaras dengan hasrat Perdana Menteri untuk memastikan bahawa ke depan rakyat lebih terlibat dan memberi ruang kepada rakyat untuk menyampaikan pandangan dalam sama ada pembentukan dasar ataupun dari segi pelaksanaan program-program dan aktiviti kerajaan. Perkara seterusnya yang ingin saya bangkitkan ialah semalam telah tular dalam media sosial khususnya Facebook yang menuduh kononnya bermula 1 hari bulan Januari 2024. Saya bacakan imej yang disebar luas melalui Facebook dan saya juga difahamkan melalui WhatsApp yang katanya kononnya bermula 1 Januari 2024 seluruh stesen minyak akan dihapus subsidi bagi pengguna kenderaan isian diesel. Untuk mendapat subsidi haruslah dengan menggunakan fleet card. Untuk maklumat lanjut sekian-sekian. Jadi saya telah bawa perkara ini kepada perhatian Menteri KPDN yang baru, Yang Berhormat Dato' Armizan, dan KPDN semalam telah menerbitkan satu kenyataan yang menyanggah apa yang sedang tular dalam media sosial dan terbukti sebaran itu adalah fitnah. Jadi kalau saya boleh petik sedikit daripada kenyataan yang saya percaya telah dilapor oleh rakan-rakan media malam tadi, di mana KPDN mengesahkan bahawa hantaran yang saya maksudkan tadi itu adalah berbentuk fitnah, ia tidak benar, dan ini hanya melibatkan sejumlah syarikat dalam projek perintis. Yang ingin saya tegaskan di sini, seperti telah dijelaskan oleh KPDN, kita perlu berhati-hati dengan sebarang maklumat yang disampaikan melalui media sosial. Apatah lagi bila mempunyai beberapa tanda seperti contoh copy and paste dari grup sebelah atau sebaran melalui WhatsApp. Saya pohon semua untuk sentiasa berhati-hati bila menerima maklumat seperti ini, kerana seperti yang kita semua sedia maklum, sebaran berita yang palsu ataupun tidak benar boleh dikenakan tindakan perundangan. Pada waktu ini, pihak MCMC dan juga di pihak Kementerian Komunikasi telah mengenal pasti sejumlah lebih kurang 8 ke 10 penyebar, dan kita akan serahkan maklumat ini kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Saya difahamkan laporan polis telah dibuat mengenai sebaran palsu, sebaran fitnah ini, dan saya pohon kerjasama daripada orang ramai. Sekiranya anda menerima maklumat yang tidak sah ataupun tidak dapat disahkan intipatinya, atau anda melihat konten yang dipercayai adalah bersifat fitnah, bolehlah hantarkan secara WhatsApp ke 016-220-6262. Anda boleh hantarkan aduan kepada nombor talian ini supaya tindakan segera dapat diambil, termasuk melalui penerbitan sama ada penafian melalui kementerian ataupun melalui media massa. Jadi itu 4 perkara yang ingin saya sampaikan, hasil antara lain daripada beberapa keputusan yang telah dibuat dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang pertama dengan barisan Jemaah Menteri yang baru, dan sekarang saya buka untuk sebarang soalan daripada rakan-rakan media. Dipersilakan. Dari FMT katanya, apakah status lantikan JCOM Chief baru? Saya belum lagi sempat bertemu dengan pihak JCOM, jadi saya perlu beri mereka masa dan ruang untuk memberi taklimat dulu sebelum saya boleh beri komen lanjut. Jadi kita tunggu, mungkin beri
beberapa hari untuk kita finalize beberapa perkara. YB, Iskandar dari Berita Harian. Yes, sir. YB, boleh berbincang berbalik kembali kepada amanat. Semasa first meeting kabinet mungkin ada amanat yang disampaikan oleh Perdana Menteri kepada Barisan Kepimpinan yang baru. Ya, hasrat Perdana Menteri ialah kabinet ini rata-rata dilihat dengan adanya contoh seorang teknokrat, beberapa ahli parlimen yang pernah berkhidmat dalam Jemaah Menteri, maka ada tanda yang positif penerimaan di kalangan rakyat dan juga peringkat akar umbi, malah juga daripada kalangan mungkin sektor korporat. Dan yang jelas Perdana Menteri telah memaklumkan bahawa hasrat rakyat untuk melihat perubahan itu adalah hasrat yang menggunung. Bermaksud ramai di kalangan menteri yang baru, kalau saya diizinkan berkata dalam bahasa Inggeris, they have to hit the ground running. Maka masuk hari ini, terus bekerja hari ini. Tak ada honeymoon period. Dan itulah antara sebab kenapa Perdana Menteri telah membuat keputusan untuk mengambil kembali beberapa tokoh yang boleh kita anggap berpengalaman, tahu dan fasih tentang perjalanan kementerian. Kerana isu-isu yang dihadapi oleh rakyat ini, Perdana Menteri mahu kita selesaikan segera. Jadi insya-Allah dengan memang jelas dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang pertama pada hari ini, rata-rata walaupun mereka baru dalam Jemaah Menteri, tapi saya boleh kata they are prepared to go, they are prepared to work. Jadi this is a working cabinet and we will get things done insya-Allah. YB, Ashraf pada bernama, ada pembangkang menyifatkan line up yang baru ni, Jemaah Menteri baru ni sebagai mengecewakan, ada menyifatkan split kementerian itu sebagai satu pembaziran. Komen YB? Ya. Mungkin dia kecewa sebab dia bukan dalam jemaah kabinet ni. Jadi mungkin dia berhasrat dia berada di sini. Kalau kita lihat sebelum ni ada pihak pembangkang yang mengatakan sebelum raya akan bentuk kerajaan, selepas raya akan bentuk kerajaan, bulan 8 akan bentuk kerajaan, bulan 12 akan bentuk kerajaan. Tak bentuk-bentuk, yang terbentuk hanyalah persepsi yang menebal di kalangan beberapa ahli parlimen memutuskan untuk menyokong Perdana Menteri. Jadi mereka rasa kecewa tentang perkara itu dan mungkin di situlah timbulnya perasaan yang termanifestasi ataupun terzahir seperti yang mereka cakap itu. Saya rasa mungkin ada yang rasa kecewa, termasuk diri saya sendiri, bahawa Perdana Menteri kali ini langsung tidak ada membuat apa-apa lantikan duta bertaraf menteri untuk ke mana-mana kawasan dalam dunia ni yang beralaun berpuluh-puluh ribu ringgit, tapi langsung tidak menghasilkan apa-apa seperti yang pernah berlaku dulu. Saya kecewa. Ya, tapi alhamdulillah amalan yang buruk itu tidak dilakukan kali ini. Ya, jadi walaupun saya berseluruh, tapi realitinya pembentukan Jemaah Menteri hari ini adalah jauh lebih baik dari segi jumlahnya, dari segi pengalamannya, dari segi keupayaannya. Ya, dan sudah pasti beberapa penganalisa telah menyatakan kabinet kerajaan perpaduan ini jauh lebih baik daripada kabinet Perikatan Nasional sebelum ini. Jadi bagi mereka yang merasa kecewa, nasihat saya ialah jangan pendam rasa kecewa itu, tampillah ke meja rundingan seperti yang telah ditegaskan oleh Perdana Menteri. Kita putuskan beberapa perkara dan kita hidup berharmoni, rukun, aman, damai. Kita bentuk satu modus vivendi yang baru supaya fokus kita kepada masalah rakyat dan kita dapat bangunkan negara ini bersama. Ada soalan lain? YB, Christina from Scoop. Is it possible that we will see a merger for some of the agencies like JCOM and Japan? No, the agencies will remain as they are, but they will be right now consolidated under this ministry. Ada tadi tambahan soalan. Penting saya tegaskan, kenapa Kementerian Komunikasi dan Digital dulunya telah dipecahkan, sebab sebelum ini dalam pengalaman saya yang saya dah sampaikan juga kepada Perdana Menteri, kementerian ataupun
aspek digital ini adalah aspek yang sebelum ini mencakupi dan merangkumi sejumlah kementerian yang lain. Saya bagi contoh, dari segi pelaporan, agensinya ialah My Digital Corp di bawah Kementerian Ekonomi, ya, bagi sektor digital. Manakala bagi startup, ia di bawah MOSTI, dan scale up di bawah MDEC bersama KKD pada waktu itu. Dan ada beberapa aspek pelaburan di bawah MITI, khususnya agensi MIDA. Jadi perlu ada satu penyelarasan dan oleh kerana dalam New Industrial Master Plan 2030 telah ditegaskan ekonomi digital akan mainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara kita, maka keputusan untuk memisahkan dan menjadikan digital itu satu kementerian on its own bagi saya adalah satu keputusan yang bukan hanya tepat tapi tepat pada masanya. Dengan adanya semua agensi ini nanti diselaraskan oleh seorang menteri yang fasih dengan undang-undang dan faham tentang peri pentingnya aspek kawal selia, terutama dalam teknologi apa yang disebut sebagai emergent technologies, bukan hanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, tapi artificial general intelligence yang sekarang ini semakin disebut-sebut. Maka saya percaya Kementerian Digital akan dapat menyelaraskan banyak perkara dengan lebih baik. Baik, ada apa-apa soalan lain? InsyaAllah saya sebagai selaku jurucakap Jemaah Menteri akan adakan InsyaAllah ya, setiap minggu selepas mesyuarat Jemaah Menteri satu sidang media seperti ini. Ya, jadi kita akan amalkan sebagai satu disiplin. Ada apa-apa soalan lain? Jika tidak, ya, saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media. Ya, dan minggu depan Perdana Menteri akan berada di Jepun untuk ya, baik. Sebab saya tahu mungkin ada yang akan jangan salah faham bila saya sebut kecewa, ya, kecewa dengan Perdana Menteri itu saya sinis, ya. Saya sinis, ya. Jadi it is a cynical remark, it is a sarcastic remark sebab this cabinet we do not have any ambassadors bertaraf menteri seperti ke Timur Tengah contohnya yang tidak menghasilkan apa-apa dulu. Sekarang ni semua adalah working cabinet, ya. Jadi tidak ada. Jadi nak sahkan, ya, nak sebut, nak ulang, ya, dia bukanlah kecewa kepada Perdana Menteri dari segi itu. Ya, tapi mungkin pihak yang kecewa tak ada amalan ataupun budaya seperti yang diamalkan dulu. Ya, jadi jauh berbeza. Dan saya sebut tadi, insyaAllah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan ke Jepun untuk a commemorative summit sempena 50 tahun hubungan Jepun dan ASEAN. Jadi minggu depan tidak ada mesyuarat Jemaah Menteri. Jadi kepada rakan-rakan media, insyaAllah nanti kita akan jemput bila tiba masanya nanti. Baik, sekian, terima kasih.